Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Jadi hari ini saya ingin mengulaslah sedikit berkenaan dengan kenyataan Timbalan Menteri Keuangan pertama kalau tak salah saya, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan, berkenaan dengan median simpanan ahli KWSP menurun sehingga 50%, yang mana hendak dinyatakan di sini kalau berdasarkan komposisi kaum, golongan Melayu lah, kaum Melayu lah yang mempunyai median yang terendah, dengan antara yang terendah lah, dengan anggaran sebanyak RM5,500. Kemudian ada diceritakan berkenaan dengan kaum Bumiputra yang lain dan juga bukan kaum Bumiputra, dan ini semua berlaku disebabkan oleh pengeluaran sebanyak 145 bilion daripada duit KWSP semasa dalam pandemik COVID-19. Kita ada 4 jenis pengeluaran: air lestari, air sinar, air citra dan juga pengeluaran khas RM10,000. Jadi dia ceritalah macam-macam. Ini menjadi sebab lah kenapa kerajaan tidak membenarkan lagi pengeluaran ini dilakukan pada masa ini. Okey, dia cerita pasal kaum. Kemudian antara perkara yang menarik perhatian saya yang pertama sekali adalah itu sebab kita tidak beri kebenaran untuk pengeluaran KWSP lagi. Okey, tambahan pula COVID-19 pun sudah selesai. Okey, COVID-19 sudah selesai. Kita tak mau cakap lah pasal kes hari-hari dan sebagainya. Itu saya rasa semua orang tahu dan kita semua boleh melihat data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi kesan daripada COVID-19 ni, kesan daripada PKP ni, dia bukannya pulih serta-merta. Dia bukannya pulih 1 tahun ataupun 2 tahun bagi golongan-golongan yang tertentu. Ada yang sehingga ke hari ini yang dah kata COVID ni nak masuk 3 tahun dan sebagainya. Ada lagi yang masih belum pulih dan ada lagi yang masih gagal untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ada jumpa ramai sahabat-sahabat kita di online yang sebenarnya mereka ini bekerja keras mencari rezeki seboleh apa yang mereka dengan tenaga kakak mereka, tetapi masih lagi gagal mendapatkan pekerjaan yang kita katakan makan gaji ni lah kan. Jadi realitinya COVID memang pun telah berakhir dari segi kita kata dari segi teori, tapi fakta tidak. Dan juga dari segi realitinya masyarakat masih lagi terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga PKP. Jadi orang kata menitik noktahkan KWSP itu kepada alasan COVID telah pun tambah, itu adalah satu alasan yang tidak bertanggungjawab. Kerana sebagai sebuah kerajaan, walaupun mungkin bukan mereka yang mentadbir sewaktu COVID dan sebagainya, tetapi apabila mereka mengambil alih tampuk kepimpinan pada masa ini, mereka harus bertanggungjawab walaupun terhadap kesalahan, walaupun terhadap masalah-masalah yang lepas. Sebab menjadi kerajaan ini bukannya nak mendapatkan perkara-perkara yang indah buat masa ini, tetapi segala masalah di masa yang lepas juga boleh harus mereka, bukan boleh memang mereka wajib mengambil tahu, mengambil kira dan menyelesaikan. Okey. Kemudian dinyatakan tentang media-media ni lah kan, berdasarkan komposisi kaum dan sebagainya. Apa yang saya nak katakan di sini adalah, kalau lah kata dia tak nak bagikan pengeluaran KWSP, tapi dia memfokuskan kepada pengeluaran secara ataupun tuntutan secara for all, tidak ada masalah sangatlah pada saya. Terpulanglah mungkin ada yang tidak berpuas hati dan sebagainya. Alasan-alasan yang mereka berikan ni hari-hari kita boleh dengar perkara yang sama, cuma diolah-olah, ditambah sikit dan sebagainya lah. Tetapi bagi golongan yang tidak aktif mencarum ni, bukan disebabkan oleh COVID atau sebagainya, mungkin yang dah tak mencarum lebih daripada 10 tahun sebagai contoh, suri rumah dan sebagainya, itu berada dalam media yang mana tu sebenarnya? Kenapa Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai Timbalan Menteri Kewangan ataupun pihak KWSP sendiri tidak memberikan sebarang data, tidak memberikan sebarang situasi dan tidak memberikan sebarang penjelasan bagi golongan yang tidak aktif mencarum ini? Kenapa segala penolakan, segala penjelasan dan sebagainya hanya difokuskan kepada golongan-golongan yang masih lagi aktif mencarum, yang bekerja seperti saya sebagai contoh kan? Kenapa difokuskan kepada golongan seperti kami? Sedangkan yang banyak meminta sekarang ni, yang sangat memerlukan sekarang ini adalah mereka yang sudah tidak aktif mencarum. Mereka ini sudah tidak ada sebarang pendapatan disebabkan halangan-halangan tertentu.
Kalau bab pekerjaan kita dah begitu banyak kali, dah memang sukar untuk mereka ini mendapatkan kerja, kerana realitinya di pasaran sekarang majikan tidak mahu golongan-golongan yang berumur lebih daripada 40-an ni. Adakah kerajaan membuat semakan ataupun pemantauan terhadap pengambilan pekerja baru? Jadi kalau kata mereka ada membuat sebarang pemantauan dan sebagainya, barulah mereka boleh menggolahkan kalau kata mereka nak berikan sebarang data berkenaan dengan pengangguran ataupun orang kata kadar bilangan mereka yang mendapat pekerja dan sebagainya, barulah boleh diberikan. Tetapi mereka seolah-olah meminjilkan golongan yang sudah tidak aktif mencarum ini, terutamanya sekali daripada golongan suri rumah ataupun ibu bapa tunggal. Hal ini harus diambil kira, harus dikomen segera, harus diberikan pandangan. Tolong jangan berdiam diri ataupun mengeluarkan sebarang kenyataan yang berulang-ulang kali memfokuskan terhadap tuntutan yang melibatkan ke semua 14 juta pencarum ataupun 7 juta ataupun 8 juta pencarum yang masih lagi mempunyai baki yang selesa untuk mengeluarkan wang caruman mereka. Jadi saya harap sangat pihak kerajaan melihat berkenaan dengan isu ini secara bersasar, secara bagi golongan yang sudah tidak aktif mencarum. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua gelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.